Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua peminat FS. Lama dah aku nak kongsi cerita kat sini, tapi tak ada kesempatan lagi. So kali ini, insya-Allah aku nak cerita pasal kejadian di Aspuri. Kisah ni berlaku selepas endemik. Masa tu sesi persekolahan baru je bermula. Setelah lama Aspuri tu tak berpenghuni, kami masuk asrama dengan keadaan tersangatlah gembira. Hingga kan hampir setiap malam ni kami adakan pesta. Maklumlah, lama tak jumpa kawan. Nak dijadikan cerita, tak sampai pun seminggu kami sekolah, dom kami dikuarantin. Sebab ada seorang kawan kami ni yang didapati positif. Di situlah bermulanya kisah seram ni. Pelajar yang positif dibawa ke rumah warden kosong, manakala yang bergejala perlu dikuarantin di bilik sebelah dewan makan. Blok kami ni ada 2 bilik je, tu pun bersambung setiap bilik. Ni ada 2 orang yang didapati bergejala. Di sini aku tak boleh sebut nama dorang, tapi aku gelarkan dorang ni sebagai Aira dengan Kasih. So, Aira dan Kasih ni packing lah semua keperluan dorang untuk dikuarantin. Sebelum Aira keluar, dia sembur 1 bilik dengan sanitizer. Bayangkan betapa sesaknya bilik malam tu dengan bau sanitizer. Oleh sebab kami mula sesak nafas, kami pun putuskan untuk buka tingkap. Sudah jadi rutin kami yang warga Aspuri ni akan baca Al-Mulk pada setiap malam sebelum kita orang tidur. Usai je bacaan malam tu, Aira datang dengan tercungap-cungap. Wajah dia pucat desi, seakan jasad tidak bernyawa. Rakan-rakan aku ni pun mulalah cuak. Yalah, siapa je tak takut. Tiba-tiba dia masuk dengan telekung putihnya. Tambah pula muka pucat lesinya tu. Wardah selaku ketua bilik kami bisik dekat aku. Kau tanyalah dia, asal muka dia pucat semacam. Aku ni pun tanyalah Aira. Aira, kau kenapa? Soal aku. Aira ni pun menangis sambil berpeluk tubuh. Tak lama lepas tu, si Aira ni pun buka cerita. Tadi, aku dengan Kasih pergilah bilik kuarantin. Masa aku tengah kemas barang tu, aku dengar bunyi macam orang tengah seret katil. Mula-mula, aku buat tak kisah sebab aku ingat Kasih nak betulkan katil. Lepas tu, dengar pula bunyi perempuan mengilai. Tak mungkin Kasih ni nak mengilai tengah-tengah malam. Lepas tu, aku nak masuk bilik tu. Kasih lari keluar. Dia cakap kataku, tak payah masuklah. Aku rasa tak sedap hati dah ni. Masa tu, makin kuat bunyi seret katil, campur dengan bunyi hilayan tu. Tu yang kita orang lari keluar, masuk bilik ini balik. Habis jadi orang cerita tu, kami sepakat nak baca Yasin sebagai pendinding bilik kami. Sebelum kami mulakan bacaan tu, kami tunggu si Aira ni habiskan bacaan Al-Mulk dia yang tertangguh disebabkan berpindah bilik. Sementara menunggu tu, kami ni pun bersembang-sembang lah. Tiba-tiba, Nabila menangis sambil meraung. Dia suruh tutup tingkap. Semua rakan aku ni jauhkan diri dari Nabila, kecuali aku dan Aira. Seorang daripada kami cepat-cepat tutup tingkap. Wardah, panggil Wardah. Aku nak cakap dengan dia, kata Nabila lagi. Wardah yang sememangnya lemas semangat ni, dia menggeleng. Dia tak nak cakap dengan Nabila. Yang lain pun semakin menjauhkan diri. Nabila tiada pilihan, semua anggap dia dirasuk. Tapi sebenarnya bukan. Siapa yang tak takut? Siapa nak cakap sesuatu? Kami saling berpandangan. Nabila menunduk. Aku memberanikan diri untuk dekat dengan Nabila. Kenapa Nabila?
Soal aku, ketingkap ada seorang nenek tua yang rambutnya panjang dan menutupi muka. Bisiknya dalam esakan. Apa yang dia buat ketawa? Aku kembali menyoal. Dia tak buat apapun. Dia cuma pandang Aira. Aku menatap anak matanya. Aku coba tenangkan dirinya. Setelah Nabila tenang, ramai nak tahu apa yang dibisikkan Nabila kepada aku. Kami pun meneruskan bacaan Yasin dan malam tu kami semua tidur bersama-sama di atas lantai. Dan keesokan harinya, keadaan kembali tenang. Kami pun malas nak fikir benda yang jadi semalam. Dengan rasa takut tu, kami cuba beranikan diri. Sekian saja cerita dari aku. Maaf kalau cerita ini tergantung. Dan insya Allah ada masa aku akan cerita lagi, cerita yang baru. Sorry kalau cerita ini agak ringkas untuk korang. Sekian. Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada semua yang mendengar. Kisah aku pada kali ini adalah sebuah kisah benar yang berlaku di sebuah hospital antara yang tertua di Pulau Pinang. Kisah ini diceritakan sendiri oleh sepupu aku, yaitu salah seorang jurawat di hospital itu, dan banyak peristiwa mistik yang dialami oleh pekerja di sana. Dalam kisah ini, aku adalah sepupu aku untuk bagi korang faham dengan cerita aku nih. Macam selalunya, suasana di Ward 9 ni waktu shift malam amat merusingkan hati. Walaupun selalunya suasana waktu malam ni agak tenang dan tidak membebankan, sebab tiada para pelawat, dan tugasan pada waktu malam pun selalunya hanya melibatkan pemantauan. Tapi ketenangan yang dilalui itu amat meresahkan. Lagi-lagi bila keadaan tu terasa sunyi. Pada malam tu, aku bersama 2 orang lagi rakan sekerja yang aku gelar KN dan juga Linda, sedang berada di meja pendaftaran bagi menguruskan beberapa dokumen dan kerja yang tertangguh. Kami bertiga ni pada lewat malam tu, walaupun sedang bekerja tapi masih dalam mood bersantai, sebab kebanyakan pesakit pada waktu tu sedang tidur dan tak banyak yang memerlukan pemantauan yang rapi. Dalam keasyikan kami siapkan kerja tu, tiba-tiba kami terkejut bila mendengar deruan tapak kaki di kaki 5 ward yang berdekatan dengan meja tempat kami bekerja. Bunyi itu datang sepintas lalu. Bagi menghilangkan rasa gerun yang bersarang di hati kami ni, kami bertiga pun sambung buat kerja sambil berbual. Dan antara yang menjadi topik perbualan kami pada waktu itu adalah tentang kisah-kisah mistik yang berlaku di Ward 9 ni. Menurut KN, yaitu antara kaki tangan yang paling senior dekat situ, Ward 9 ni sebelumnya adalah ward lelaki dan kemudiannya ditukarkan kepada ward perempuan. Menurut KN lagi, waktu Ward 9 ni masih ward lelaki, tak banyak kisah mistik atau peristiwa aneh yang berlaku, melainkan pernah sekali itu seorang pesakit mengadu ditindih sesuatu. Tapi sekarang gangguan yang berlaku ni boleh dikatakan lebih kerap dan semakin menakutkan. Sejak ward ni ditukarkan ke ward perempuan, banyak kes di mana pesakit dan juga kaki tangan nampak jelmaan macam pocong dan juga lembaga hitam. Kedua-dua jelmaan ni sering dilihat dalam kawasan tandas yang berada di penjuru ward pada waktu malam. Lepas tu, bertentangan dengan Ward 9 ni, terdapat sebuah bangunan yang dijadikan sebagai bilik mayat. Jadi, bagi kaki tangan yang nak masuk ke dalam ward, selalunya akan lalu dahulu bilik mayat tu. Dan di situ juga terdapat sebuah kisah di mana salah seorang jurawat nampak jelmaan seorang wanita tua yang akan menangis di sebelah jenazah sekiranya terdapat kematian atau bila bilik mayat tu digunakan. Pada mulanya tu,
jururawat tu sangka jelmaan tu waris kepada si mati. Tapi lama-kelamaan hampir setiap jenazah yang diuruskan mesti ada jelmaan wanita tua ni. Berbalik pada kisah di dalam ward kami. Pernah tak lama sebelum ni, kecoh di ward kami, di mana seorang pesakit berlari ke meja pendaftaran tempat kami bertugas tu sambil menangis dan meraung. Bila pesakit tu dah tenang, dia pun cerita yang dia nampak pocong melalui biasan cermin di dalam bilik air. Tapi disebabkan biasan yang dilihatnya tu hilang sekelip mata, dia pun cepat-cepat keluar daripada bilik air tu dan kembali berbaring di katilnya. Perkara yang menyebabkan dia menangis tu, sambil berlari ke meja pendaftaran, waktu tu dia berbaring. Secara tiba-tiba katilnya bergoncang dengan agak kuat, dan waktu dia membuka mata, pocong yang dinampaknya tadi berdiri di hadapannya sambil membongkokkan badan macam orang sedang rukuk. Tapi situasi itu terjadi hanya beberapa detik, dan ekoran terkejut dengan pemandangan yang menakutkan tu. Itu yang menyebabkan pesakit tu lari ke meja pendaftaran. Pesakit tu pun kemudiannya ditukarkan ke ward lain dan dibenarkan pulang beberapa hari kemudian. Selain daripada pesakit, kaki tangan hospital, terutama sekali jururawat yang macam kami ni, antara yang teruk diganggu. Antara gangguan yang paling teruk adalah gangguan yang terjadi pada rakan sekerja kami yang bernama Atika. Kisahnya berlaku waktu Atika sedang turun tangga daripada tingkat atas untuk ke ward 9 ni, di mana dia akan bertugas pada malam kejadian. Tangga tu terletak di sebelah kiri ward dan bertentangan dengan bilik mayat. Di bawah tangga selalunya akan disimpan kerusi roda dan juga rangka besi katil yang tidak digunakan. Dan waktu turun tangga tu, Atika dengar bunyi bising besi berdenting. Dan bila bagian bawah tangga tu diperiksa olehnya, Atika tergamam sebab pada awalnya dia sangka bunyi bising tu angkara kucing. Tapi tekaannya tersasar jauh. Apa yang dilihat Atika sebenarnya adalah susuk tubuh lembaga macam lelaki tua yang botak dan tidak berpakaian. Lepas tu kurus kering, macam cuma tulang yang dibaluti kulit. Tak lama kemudian, lembaga tu kemudiannya merangkak laju ke arah Atika sambil mengeluarkan bunyi yang menggerunkan macam bunyi lembu atau kerbau disembelih. Suara keruhan yang nyaring bunyinya. Dalam sekelip mata, lembaga hodot tu berada betul-betul di hadapannya sambil memegang kaki Atika. Pada waktu tu terlihat jelas di mata Atika wajah lembaga tu. Wajah pucat dengan kulit yang kusam, seakan-akan mayat. Tak kelihatan bola mata dan soket matanya. Dan sebahagian daging pipi kirinya bergantungan macam telah dimakan haiwan buas, yang menyebabkan tulang rahangnya tu kelihatan darah hitam. Lepas tu, Atika kemudiannya terus tak sedarkan diri. Dia pingsan dekat kawasan tangga tu sebelum dijumpai oleh pengawal keselamatan. Lepas dari kejadian tu, Atika pun cuti selama seminggu. Gangguan lain selalunya datang dalam bentuk bunyi, macam bunyi ketukan pintu dan juga bunyi kerusi. Ada juga meja diseret serta bunyian tapak kaki yang berlari macam yang dialami oleh kami bertiga tadi. Bunyi yang sering didengari oleh kami adalah daripada kawasan pantry yang terletak bersebelahan dengan kaunter pendaftaran, dan setiap kali diperiksa selalunya kawasan pantry kosong. Tapi bunyi itu masih boleh didengar pada setiap malam. Gangguan yang sama juga akan berlaku di tandas. Sekiranya salah seorang daripada kami pergi ke tandas berseorangan, pintu tandas itu akan diketuk dan tombol akan cuba dipulas, macam cuba dibuka secara paksa dari luar. Tapi waktu dibuka, kosong. Tak ada orang pun di luar. Dan perkara ni berlaku pada aku sendiri tak lama dahulu. Segala gangguan yang berlaku ni pada akhir-akhir ni semakin kerap berlaku, dan kebanyakan daripada kami dah biasa dengan kejadian ni, dan kami endahkan je.
Itu saja cerita aku tentang Ward 9 ni. Mungkin siapa-siapa yang mendengar kisah ni, berhati-hatilah korang waktu ke Ward kami. Tak mustahil benda ni jadi kat korang juga. Okeylah, sekian saja cerita aku. Terima kasih sebab mendengar. Assalamualaikum dan terima kasih kepada FS kalau sudi siarkan cerita aku ni. Sebelum ni, aku hanya baca cerita korang. Hari ni, aku rasa terpanggil nak bercerita kisah seram aku pula yang pernah aku alami suatu ketika dulu. Hampir 10 tahun dah, tapi masih segar dalam ingatan aku. Macam korang semua, habis belajar, mesti macam-macam jawatan yang korang isikan. Alhamdulillah, rezeki berpihak kepada aku. Aku bertugas sebagai salah seorang jurulatih di sebuah kamp latihan di dalam daerah Melaka. Hari pertama aku ditugaskan di kamp tu, aku dah tak sedap hati. Mana taknya, sebelum nak masuk ke kamp tu, awal-awal dah jumpa kubur. Kemudian, laluan nak ke kamp tu pun hutan tau. Menangis juga hari pertama di kamp tu. Tapi, aku nangis secara sembunyi-sembunyi lah. Tak naklah orang tahu yang kita ni lemah. Nanti senang pula kena buli. Nak-nak pula, aku ni perempuan. Dan tak ada ahli keluarga pun di negeri itu. Betul-betul sendiri. Setelah lebih dari 2 bulan, aku di situ, aku dah mula biasakan diri dengan cara hidup di kamp. Alhamdulillah, tak menakutkan pun macam yang aku jangkakan. Kononnya lah. Aktiviti di kamp ni kebiasaannya awal pagi kejutkan pelatih untuk solat subuh. Kemudian disusuli dengan senaman ringan sebelum sarapan pagi disediakan. Selepas sarapan tu, pelatih-pelatih akan bergerak ke kelas. Usai solat zuhur, diorang akan bersiap-siap untuk latihan kawat atau aktiviti lasak macam flying fox atau berkayak. Setelah tu, bersiap untuk makan petang, solat asar dan riadah. Waktu malam kebiasaannya akan ada ceramah agama oleh ustaz yang bertugas dan ada penggiliran untuk jaga malam. Penggiliran untuk jaga malam ni akan diketuai oleh 1 hingga 2 orang jurulatih dan pelatih seingat aku adalah dalam 2 ke 3 orang. Waktu shift ni akan bermula 11 malam hinggalah pagi esok. Tapi pelatih hanya setakat pukul 12 malam. Selepas tu hanya jurulatih yang bertugas je. Kena usik waktu jaga malam tu dah biasa, tapi tetap juga ada rasa takut tu. Kadang-kadang kita dah tutup lampu, tapi dia mengusik tekan on balik. Kadang-kadang terlebih kira orang lah. Cuma yang aku tak boleh nak lupa, ada satu malam tu, aku rasa seram lah pada aku. Maaflah kalau tak seram pada korang. Malam tu, aku jaga malam dengan rakan aku lebih kurang pukul 1.30 pagi. Malam tu, agak sunyi dari kebiasaan. Aku dan kawan aku ni pun banyak diam jari tu. Mungkin dia rasa sama macam aku. Mulut ni berat sangat nak buka. Selesai satu dom, kami ke satu dom. Kemudian, kami beransur ke poskat untuk report jaga malam tu. Dalam perjalanan nak ke poskat tu, yang jaraknya tak sampai pun 500 meter, aku rasakan terlalu jauh. Pelik, takkan jauh sangat. Kenapa tak sampai-sampai lagi? Itulah yang berlegar-legar di fikiran aku waktu tu. Kami dikejutkan dengan bunyi salakan anjing dari belakang yang pada mulanya sayup-sayup, kemudian makin kuat di belakang kami. Kepala aku dah rasa kembang masa tu, bulu roma pun meremang. Aku telan air liur yang hampir tiada dalam kerongkong ni. Tak lama kemudian, dari jauh, aku dan kawan aku tadi ni ternampak susuk tubuh berbalut putih sedang rancak melompat tak jauh di depan kami. Nasib baiklah
makhluk tu tak ke arah kami. Aku memang dah menggeletar. Aku pandang muka kawan aku ni pucat tak berdarah. Entah dari mana datang kekuatan tu, kami berlari selaju yang boleh. Masing-masing tak balik ke bilik malam tu. Kami tidur di poskad sampai ke pagi. Tak berani nak buka mulut tentang isu tu. Masing-masing berpakat untuk diam je, sebab tak nak menambahkan ketakutan pada orang lain. Walaupun dah 10 tahun berlalu dan aku pun dah tak bertugas lagi sebagai jurulatih camp, tapi kenangan tu akan tetap aku ingat sebagai kenangan aku yang agak seram. Cerita aku kali ini mungkin agak ringkas. Aku harap korang tak bosanlah dengar cerita ni. Dan terima kasih juga kepada yang sudi mendengar. Bye semua.